14 hak, 14 Rumi tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Tauhid uluhiyah artinya mengesakan Allah pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Kata pengarang, dan bahawa Allah Ta'ala ketunggalan Ia dengan perbuatan hamba-Nya yang disuruh, seperti sembahyang. Maka tiada kita sembahyang melainkan kerana Allah. Ketika kita sembahyang, hendaklah bulatkan hati kerana Allah, bukan kerana orang, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Kerana kalau kita sujud selain daripada Allah Ta'ala, dia ada dua je boleh jadi. Sama ada dia boleh jadi haram, berdosa. Yang kedua boleh jadi kufur, kafir. Yang mana haram, yang sujud tu bukan nak menganggap dia Tuhan, sekadar sujud aja, maka haram. Masih lagi beriman, masih lagi iman, tak kafir. Cuma haram, dosa besar. Tapi kalau sujud tu kerana nak membesarkan dia, besar tu pula tahap Tuhan, maka dahlah haram, berdosa, kufur. Sujud ni, itu yang berlaku setahun dua lepas kan. Dia kahwin, dia lelaki, dia perempuan Islam kahwin dengan lelaki. Lelaki itu pula bukan Islam lah. Dia belah-belah India, belah-belah sana. Maka dia pun kahwin, dia orang Melayu, kahwin, tapi masih Islam dululah yang lelaki tu, yang suami dia tu. Kahwin, tak sempat nak belajar apalah, sebab masuk Islam, sebab nak kahwin. Pergilah ke rumah sana, ke rumah belah lelaki, balik pergi sana, tak tahulah mana tempatnya, India ke mana ke, belah-belah sana. Kemudian kan dia punya adat dia tu, bukan adat, tak tahulah adat ke upacara keagamaan pun tak tahulah. Bila jumpa mak bapak masa kahwin ni, dia kena sembah, sujud. Sujud gitu. Jadi bila suami dia mana sempat belajar, dah masuk Islam pun sebab nak kahwin, sujudlah. Maka isteri dia, Allah, mana boleh sujud? Macam mana ni? Orang makan tengok, dia tak tahu nak buat apa. Dia pula dekat negara orang, sujud ajalah. Adalah video ke gambar ada situ. Maka tersebarlah kat Malaysia ni. Semua orang kata, kafir lah ni sujud dengan orang. Tak sampai lagi tahap tu. Dia mungkin berdosa. Mungkin berdosa. Mungkin juga harus tak berdosa. Tengok keadaan. Tapi kalau dalam keadaan tak tahu, tersilap, bukan sengaja, mungkin dia jadi tak berdosa. Dimaafkan. Haram tetap haram, tapi dimaafkan. Sebab dia kadang kita tak sempat nak fikir benda-benda macam tu. Sudah. Sujud je lah, macam tu kan. Tak sempat fikir. Padahal dia tahu tak boleh. Kalau dia memang tahu tak boleh, dia sujud juga, haram, berdosa lah. Haram dan berdosa. Okay, dan kafir tak. Sebab ada ke perempuan tu sujud menganggap tu sebagai Tuhan, mak bapak mertua dia? Tak. Habis dalam media sosial tu tak ada cerita. Semua kata kafir dah ni perempuan ni, kafir. Sedap je kafir kat orang. Berdosa tu ialah haram kerana sujud dekat orang. Dia kata sini, dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Hanya sujud dekat Allah je. Malah bukan sujud aja, rukuk pun hanya untuk Allah je. Untuk manusia pun seboleh-bolehnya elakkan. Sebagai ulama kata haram juga rukuk dengan manusia. Sebagai ulama kata makruh. Kalau sujud, tak ada ulama kata makruh, semua kata haram. Sujud yang bukan mengiktikad menganggap Tuhan ni, sujud menganggap Tuhan bukan haram lagi, sampai kafir lah terus. Ni yang sujud saja. Kalau rukuk, sebagian ulama kata makruh, sebagian ulama kata haram juga rukuk dekat makhluk, dekat orang. Jadi rukuk dan sujud kita hanya untuk Allah. Dan jangan kita sujud dan rukuk melainkan akan Allah Ta'ala. Dan jangan kita bernazar melainkan bagi Allah Ta'ala. Jangan kita bernazar melainkan untuk Allah. Bernazar, ada orang bernazar macam dia bernazar dengan orang. Tak boleh. Nazar tak boleh dengan orang. Menazar untuk Allah semata-mata. Macam bernazar ni macam orang kita bayar nazar. Kalau dulu dia panggil ancak. Orang dulu ada ancak. Ada yang dia hanyutkan, dia buat macam rakit kecil. Bubuh atas tu macam-macam, pulut kuning lah apa, panggil bayar nazar dia kata.
Bernazar benda tu, bayar nazar. Nak bagi hantu air makan. Ada letak telur rebus. Telur rebus ke tak rebus? Saya pun dah lupa, dah lama lah. Letak hanyut kan. Sebab dia bayar niat macam-macam lah. Yang semua tak boleh. Letak makanan-makanan dekat pokok-pokok besar letak. Dia panggil sama juga, istilah dia panggil bayar nazar. Itu bukan bayar nazar benda tu. Nak bagi hantu makan. Tak boleh. Jangan bernazar melainkan Allah. Ada dua nazar. Satu nazar yang dikaitkan dengan sesuatu, satu lagi nazar tak dikaitkan. Nazar yang dikaitkan, kalau aku dapat kerja ni, interview ni, kalau aku dapat kerja ni, aku nak bernazar nak tumbang seekor lembu, sembelih lah bagi makan orang. Itu nazar yang dikaitkan kalau dapat kerja. Kalau lulus periksa, dikait. Boleh juga. Jika dapat perkara itu yang dinazarkan, wajib bagi dia tunaikan nazar lah. Yang kedua, nazar juga tapi tak ada sebab. Aku bernazar nak tumbang seekor kambing. Tumbang tu maksud sembelih bagi makan lah. Seekor kambing. Kenapa? Saja. Nazar. Tak ada sebab. Pun boleh juga. Itu lagi baik daripada nazar yang kait dengan sesuatu. Kalau kait dengan sesuatu ni seolah macam jual beli pula dengan Allah. Kalau Allah bagi, baru kita buat. Kalau Allah tak bagi, kita tak keluar. Seolah-olah berkira. Tapi harus, boleh. Nazar boleh. Jadi jangan kita bernazar melainkan bagi Allah Ta'ala. Dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala. Kita buat ibadah, apa sahaja ibadah yang kita buat, mesti kerana Allah Ta'ala. Jangan kita buat ibadah bukan kerana Allah. Yang itu kita sendiri tahu dalam hati kita. Ada orang ibadah, dia datang ibadah, ada dua makna, dua sebab. Satu sebab kerana Allah lah, tapi dalam masa yang sama kerana lain. Ada. Yang itu hanya diri dia je tahu. Dalam lubuk hati dia. Allah tahu apa dalam lubuk hati dia. Jadi ibadah kenapa? Nak suruh orang cakap kaki masjid. Itu lah. Nak suruh orang puji. Itu dalam hati dia. Tapi memang dalam masa yang sama kerana Allah. Cuma ada juga selit. Itu dia panggil ada yang lain. Tak boleh ada gitu. Itu yang ada sifat-sifat hati, penyakit-penyakit hati itu. Riak, takabur, sum'ah. Riak, takabur, sum'ah. Apa lagi melainkan selain pada Allah. Ujub tak masuk. Riak, takabur, sum'ah. Tiga ni. Riak daripada perkataan ra'a, penglihatan. Jadi dia buat sesuatu nak suruh orang tengok. Dalam masa yang sama kerana Allah, tapi dalam masa yang sama nak suruh orang tengok. Dia panggil riak. Dia buat sesuatu kerana nak orang tengok. Itu dia panggil riak. Kalau dia buat sesuatu nak suruh orang bercakap pasal dia supaya dia sedap dengar. Nak suruh orang puji lah, sedap dengar. Dia panggil sum'ah, daripada sama' pendengaran. Sum'ah itu juga penyakit-penyakit hati juga. Satu lagi takabur ataupun kibriya, samalah tu. Dengan maksud besar diri. Dia membesarkan diri, dia buat-buat tu dia besar diri dan orang nak suruh orang nampak dia tu besar. Maka itu juga dalam masa yang sama kerana Allah, sembahyang, buat ibadah, sedekah semua kerana Allah. Tapi ada yang lain. Maka dia kata jangan kita kerjakan ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan jangan kita sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain pada ibadah kita. Yang ni yang tadi sama juga. Jangan kita sekutu. Yang tadi jangan kita ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala. Maknanya yang tadi tu komplit. Ibadah ni bukan kerana Allah, kerana makhluk lain, kerana jin, kerana semua. Itu memang tak boleh. Ataupun kita syirikkan, kita sekutukan yang saya sebut tadi. Dalam masa yang sama untuk Allah, dalam masa sama untuk yang lain juga. Jangan juga. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Kan ada kan dulu-dulu korban ayam hitam. Istilah korban ni bukan misal lembu kambing aja. Maksudnya mengorbankan binatang. Malah dulu-dulu lagi sampai mengorbankan manusia sendiri pun. Ada. Kalau zaman Nabi Musa, mengorbankan anak-anak lelaki. Firaun lah maksudnya. Ada juga mengorbankan anak-anak perempuan. Zaman-zaman dulu. Anak perempuan tak boleh korban. Tapi kalau dikorbankan semua anak perempuan, macam mana nak ada zuriat lepas pada tu? Maknanya mati habis gitu je. Sebab tak adalah zuriat, sebab perempuan dah tak ada. Okey. Ada orang menyembelih korban. Ada orang menyembelih korban macam lembu kambing, termasuk itik ayam, tapi bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah.
Jangan menyembelih korban, jangan berkorban melainkan bagi Allah Ta'ala. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu, tok keramat dan tok nenek. Tak ada orang buat dah kot. Tak tahulah. Kenapa kita kata tak ada orang buat? Sebab kita tak duduk dalam grup tu. Cuba masuk grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Apa benda tu lah. Puja kubur ke apa ke. Mesti ada. Kita tak terasa. Sebab kita tak ada dalam grup tu. Grup kita, kawan-kawan sekeliling kita, semua orang surau masjid. Kita tak pernah dengar lah. Kita tak tahu. Dekat luar sana, ada ratus ribu anak Melayu Islam yang LGBT. LGBT ni laki-laki, perempuan-perempuan, potong, laki nak jadi perempuan, mukhannas. Apa lagi ya? Jenis-jenis transgender tu, transgender. Ratus ribu. Kenapa kita kata, ya ratus ribu banyak tu. Hampiri sejuta lah kot. Weh, banyaknya. Kita tak tahu sebab tengoklah kawan-kawan kita. Kawan kita, semuanya macam kita. Datang masjid atau apa, mana nak jumpa? Cuba pergi kawan dengan awak. Cuba masuk grup WhatsApp kita. Kalau masuk grup WhatsApp sikit, kita keluar dah. Kita tak masuk grup WhatsApp. Kecuali, ni ada juga ilmu. Bolehlah aku stay dalam ni. Sebab kita tak tahu. Ada polis tutup satu, apa dia panggil lah, grup. Macam itulah LGBT ni. Bertukar pasangan apa. Ada 280,000 ahli Melayu. Termasuk, ini bukan Melayu, ini Malaysia. Termasuk Melayu, sini, India semualah ada. Ini Malaysia. Dalam tu kalau nak tukar pasangan boleh. Suami isteri. Polis tutup dah. Baru bulan lepas ke. Masuk berita. Teruk sangat. Kita tak tahu sebab kita tak masuk geng tu. Cuba kita masuk geng tu. Tapi kita nak masuk geng tu pelik pula. Cuma kita kata, macam pelik. Ya. Anak-anak yang duduk dalam bilik, duduk bagusnya. Belum tentu bagus. Sebab ada internet. Ada telefon, ada laptop, ada komputer. Tak tahu. Dulu tak. Dulu kau duduk rumah tu baik. Sekarang duduk rumah belum tentu. Tak tahulah. Baik ke tak baik. Tak tahu apa dia buat dalam bilik. Dengan telefon tu. Dengan laptop dia. Belum tentu. Malah kadang-kadang yang mengadap benda ni lama ni, ini lagi teruk daripada yang nampak pergi kejap, pergi keluar, pergi minum teh, duduk kedai lama, duduk main bola, duduk ni kan. Nampak macam macam tak ada masa depan budak ni. Duduk tepi jalan, kawan tu. Sekarang ni baik yang tu lagi daripada yang duduk dalam bilik. Sebab dalam bilik dia takkan duduk termenung dalam bilik. Tak ada. Mesti akan buat sesuatu. Dulu baca buku, baca gitu, baca ini. Sekarang belak benda ni. Jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan maya. Di alam maya. Boleh jumpa 1 juta, 2 juta, 3 juta orang. Habis. Kalau tidak, macam mana orang boleh kena tipu? Tadi saya dengar berita tadi. Seorang ni kena 80,000. Kena tipu, pelaburan menipu. Loh, tak cerdik lagi ke? Tak, ramai lagi. Dia tengok, wah bagus ni. Nak masuk masuk 80,000. Duit kan BSP dah habis. Kita kata, bodoh tak cerdiknya, terkenal ramai. Tak, kita sebab golongan kita semua cerdik. Yang tak cerdik ramai. Yang baru-baru nak kenal alam maya. Itu berkaitan dengan pelaburan tu, habislah duit dia 80,000. Ada yang 130,000, ada yang 200,000. Duit semua duit KBSP orang berumur ni. Dia tengok, wah bagus ni. Patut syariah. Patut stepek gambar ustaz-ustaz ke dia letak ustaz. Padahal benda tu memang boleh letak. Dia mana tahu? Dia mana? Tak tahulah kenapa dia. Akhir sekali tertipu juga. Mesti ada yang tertipu. Itu baru cerita tentang perkara tu. Cerita tentang perkara yang lebih teruk daripada tu lagi pun ada. Kena jaga. Habis geng-geng yang tunggu kubur, cari nombor, lagi banyak. Dulu dah banyak. Kita ingat sekarang dah tak ada dah. Ada. Ni. Menyembelih kerana hantu. Tok keramat. Dan tok nenek. Dan tok nenek. Ada. Tok nenek ni maksudnya roh-roh dululah. Tok nenek, cucu tumpang lalu tu kan. Kan dalam nak masuk hutan tu kan, dia pergi minta kat tok nenek dia. Tok nenek dia dalam hutan kot. Habis tok nenek tengok pokok besar takut. Tok keramat. Tok keramat ni orang dulu yang alim-alim dulu. Dia anggap orang roh ni tu ada lagi di situ, macam itulah. Bagi tok keramat. Ataupun kerana hantu. Ada lagi. Tapi style moden lah sikit kot.
Jangan kita menyembelih kerana hantu, tok keramat dan tok nenek. Dan jangan kita harap melainkan akan Allah Ta'ala. Ini standard lah. Jangan kita mengharap melainkan akan Allah Ta'ala. Harap kepada Allah saja. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala. Jangan kita takut melainkan Allah Ta'ala. Kita takut Allah Ta'ala. Anak kita kecil lagi ajar takut ke hantu. Kecil lagi. Umur 7 apa? 5-6 tahun dah ajar hantu. Jangan hantu. Tak pernah buat ajar kecil-kecil takut Tuhan. Jangan buat gitu, Tuhan marah tu. Tak pernah buat kata gitu. Takut jangan keluar tu ada hantu. Sebab apa nak keluar malam-malam kan? Nak keluar malam kan bahaya. Malam-malam jangan keluar. Kita kata apa? Jangan keluar. Ada hantu tu. Kecil-kecil dah ajar hantu. Sampai besar dia takut hantu. Allah tak takut. Patut daripada kecil lagi ajar dia takut Tuhan. Sikit-sikit tak boleh Tuhan marah. Tak boleh tu berdosa. Tak boleh tu Tuhan. Tak boleh Tuhan masukkan dalam neraka. Tuhan daripada kecil. Sampai dia masuk sekolah rendah. Tuhan. Baru dia takut dengan Tuhan. Ini takut hantu. Nak pergi toilet pun takut. Takut benda. Nak pergi toilet. Kita yang ajar tu, apa? Ajar hantu lah, apalah. Dan jangan kita minta tolong melainkan akan Allah Ta'ala. Takkan tak boleh minta tolong kat orang kot. Boleh. Cuma minta tolong ni, maksudnya jangan kita minta tolong melainkan akan Allah Ta'ala. Maksudnya kita minta tolong orang. Dengan maksud tak boleh tu, kita minta tolong orang dengan anggapan orang tu yang akan menunaikan apa kita minta. Atau orang ke apa. Orang lah biasanya. Jadi hanya Allah je yang boleh menunaikan. Kita cuma minta kat orang dengan maksud orang tu tolonglah kita nanti. Tapi yang menunaikan tu Allah. Kerana firman Allah Ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutukan engkau akan Allah Ta'ala pada ibadah fardu takdir, contohnya, fardu takdir itu contohnya, niscaya batal sekali ibadah engkau. Dan niscaya ada batal tu batal pahala. Bukan batal kalau ibadah kata semayang. Semayang dia sebab apa? Sebab orang lain. Dia bapa mertua dia datang, ajak datang masjid, dia pergi masjid. Lepas tu dia nak balik biasa tak sembahyang sunat pun. Habis sembahyang sunat, bapak mertua dia duduk sembahyang lah. Bukan sebab sembahyang kerana Allah, sebab malu kat belakang bapak mertua. Contoh macam tu. Maka dengan dia sembahyang kerana orang tadi, tak ada ikhlas langsung, maka batal. Bukan batal sembahyang sah. Batal pahala. Itu maksud di sini dia kata niscaya batal segala ibadah engkau. Batal pahala, seolah-olah macam tak sembahyang. Dan niscaya adalah engkau daripada sekalian yang rugi sebab batal pahala pada dunia dan akhirat. Surah Az-Zumar ayat 65. Dan firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Berkata olehmu wahai Rasulullah, bahawasanya sembahyangku, Rasulullah ni bukan Nabi Muhammad tau. Wahai Rasulullah, berkata olehmu, maka maksudnya Allah suruh wahai Rasulullah kata bahawasanya sembahyangku dan menyembelih aku dan hidupku dan matiku tentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam. Ini adalah ayat ataupun doa Nabi Ibrahim. Ketika sesungguhnya sembahyangku, inna salati wa nusuki, dan menyembelih aku, iaitu sembelih anak dia kan, Nabi Ismail. Kerana Allah Ta'ala yang akhir sekali Nabi Ismail ditukarkan kepada kibas yang besar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila berkehendak engkau akan minta sesuatu, maka minta olehmu akan Allah, dan apabila berkehendak engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Itu tauhid yang mengesakan akan perbuatan, mengesakan pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Hamba bila melakukan apa saja yang Allah suruh, mengesakan dengan maksud menunggalkan hanya untuk Allah. Yang seterusnya, tauhid al-asma' was sifat.
Artinya mengesakan Allah Ta'ala daripada segala namanya dan sifatnya. Dan bahawa Allah Ta'ala bersifat ia dengan sifat kesempurnaan yang layak dengan ia. Tiada dapat dihingga banyaknya. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Wajib kita belajar yang mu'tamad 13. Sebab ada jelas di dalam Quran. Kurang daripada 13 berdosa. Tapi kita dikenali dengan sifat 20. Tapi yang mu'tamad 13. Yang 7 lagi gimana? 7 lagi sebenarnya dah bahas sekali dalam 13 tadi. Dari sudut lafaznya 13, tapi hakikatnya ada 20 dalam tu. Ataupun dikeluarkan iaitu sifat 20. Itulah perbezaan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang duk kecoh sehari dua ni. Sebulan dua ni kak, Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, RUU tu kan yang nak bawa ke tu. Tapi tak settle lagi. Mendapat tentangan juga. Baru baca kali pertama, kali kedua. Okey? Kecoh sikit Asy'ariyah, mufti wilayah nak detailkan ahli sunnah wal jamaah, mufti dan timbalan mufti hendaklah berfahaman dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah tu aja. Maka nak didetailkan masuk ahli sunnah wal jamaah di situ adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ahli sunnah wal jamaah dari sudut fiqh tak disebut mana-mana mazhab. Maka didetailkan mazhab Syafi'i di samping meraihkan 3 mazhab yang lain. Dan tasawuf juga tak disebut ahli sunnah wal jamaah, maka didetailkan maksud tasawuf tu adalah Imam Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi, jalanan tasawuf ni. Nak detail yang tu nak masuk dalam itulah tak boleh selesai, banyak tentangan. Jadi apa benda Asy'ariyah Maturidiyah tu kena mengaji kitab tauhid lah. Kitab kita ni memanglah tauhid, tapi tauhid bukan kitab tauhid. Sekadar ada sebut sekali lalu je. Jadi Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib fardu ain 13 ataupun 20. Asy'ariyah kata 13, Maturidiyah kata 20. Sebenarnya yang 13 tu lagi 7 tu ada dalam 13 dah. Cuma dibahas sekali, tak dibilang secara asing. Okay? Iaitu sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kena tahu tu, tak tahu berdosa setiap saat. Kalau kita tak tahu pegangan kita sama ada ahli sunnah wal jamaah atau tidak, kita pun tak tahu kita ni ahli sunnah wal jamaah ke tidak. Kita pun tak tahu apa syarat-syarat nak jadi ahli sunnah wal jamaah. Kita tak tahu. Maka kita duduk dalam dosa setiap saat sampai mati. Dia tak sama dengan orang buat dosa. Orang berzina, dia berzina selama seminggu, maka dia berdosa seminggu. Lepas pada tu dia tak berzina dah, maka tak berdosa lah. Orang mencuri, ketika dia mencuri tu berdosa, dan ketika dia membelanjakan harta curi dia berdosa. Habis harta tu dia kerja, tak berdosa dah. Habis dosanya berhenti setelah dia berhenti. Dosanya berhenti setelah dia berhenti buat dosa tu. Tapi kalau bab ni dosa setiap saat. Tapi yang ni orang tak perasan. Setiap saat duduk semayang berdosa dah lagi. Duduk semayang berdosa. Berdosa. Bukan dosa semayang tu, dosa tak tahu tu. Berkaitan dengan akidah. Kita pun tak tahu, aku ni ahli sunnah wal jamaah ke? Aku ahli sunnah wal jamaah lah. Apa benda ahli sunnah wal jamaah? Tahu. Macam tu Allah tu kuasa macam tu lah. Allah maha berkuasa. Tu kan sunnah wal jamaah. Tak pernah dia tak tahu lah. Tak apalah. Janji kita Islam. Dah Islam, dah semayang, bang. Tak memadai. Duduk dalam dosa 24 jam. Lagi besar daripada dosa berzina, lagi dosa besar daripada dosa mencuri, mengumpat, semua lagi besar. Dosa akidah lebih besar daripada dosa berkaitan dengan Tuhan, diri Tuhan. Dosa berkaitan dengan Tuhan jauh lagi besar daripada dosa perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh buat, perintah Tuhan melarang. Dua perintah Tuhan iaitu suruh dan larang. Dia buat. Maksudnya yang disuruh dia langgar, yang dilarang dia buat. Dosalah. Dosa. Besarlah dosa dia. Kemudian ada satu lagi perintah Allah juga, iaitu perintah untuk mengenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenal aku. Dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dia tak kenal. Sekadar tak tahu belajar kat mana. Kita tauhid satu pun tak pernah khatam. Maka dosa dia tu setiap saat lagi besar daripada dosa perintah Tuhan tadi tu. Yang dilanggar. Perintah Tuhan yang dilanggar, larangan yang dia buat jauh lagi besar. Sebab setiap saat dosa. Kalau perintah Tuhan, bila buat berdosa, berhenti tak berdosa lah. Dosa tu tercatat, nanti terimalah ke akhirat nanti. Tapi dia dah tak buat dosa, dah berhenti. Tapi kalau dosa akidah ni 24 jam. Berapa puluh tahun? 60 tahun, 60 tahun lah. Dosa akidah dia panggil. Dosa akidah jauh lagi besar. Tapi orang dia takut dekat dosa perintah Tuhan tu. Perintah Tuhan kena buat.
larangan Tuhan jangan buat sebab berdosa. Dia takut yang tu. Memanglah perlu takut. Cuma patutnya takut yang satu lagi yang lagi besar. Tapi yang tu tak berapa peduli sangat. Nak buat macam mana? Sebab perintah untuk mengenal Allah lebih kuat, lebih besar daripada perintah untuk buat apa yang Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Tapi orang tak berminat. Biasalah syaitan dia akan menyusahkan perkara tu lah. Sebab dia akan menyesatkan kan. Syaitan kata aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi kalau dia setakat nak sesatkan sembahyang, macam mana nak sesat? Dia kacau-kacau gitu je. Kacau-kacau gitu, hilang khusyuk gitu je. Kacau-kacau 3-4 tak tahu rakaat, begitu je dia boleh kacau. Sekarang ni nak cari teman ni kat dalam neraka, geng. Setakat sembahyang tak khusyuk, tak masuk neraka. Cuma pahala kurang lah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Itulah dah, bab akidah. Tak payah belajar, tak payah kenal Allah, tak payah kenal Tuhan. Dah tak kamu tak kenal lagi, dah umur 50 tak kenal Tuhan lagi. Tak payah, tak kenal lah. Dia bisik satu-satu. Bila orang sibuk tentang Asy'ariyah Maturidiyah, benda. Itulah akidah. Itu yang kecoh satu Malaysia ni. Bukan kecoh satu Malaysia lah senang cerita. Antara yang lantang bersuara mufti baru kita ni. Yang lantang, mufti dulu pun lantang juga. Tapi sebab dia dah tak ada dah, dia dah tak apa ni, tukar dah. Yang baru ni antara yang lantang. Antara mufti yang lantang faham lah. Cerita apa ni? Asy'ariyah Maturidiyah ni. Kau tidak takkanlah mufti duduk diam-diam dah lah, tak payah bersuara lah. Nampak macam bersuara tu nampak macam tak berapa ni kan. Dia bersuara juga. Dia tahu benda ni sangat penting. Habis tu bab semayang dia tak bersuara pun. Mufti tak bersuara pun. Semayanglah kita wahai rakyat faham. Tak ada pun. Bagi kat besar-besar lah lepas tu. Dia ni benda besar. Aku besar, mufti besar. Aku bersuara yang besar-besar lah. Takkan semayang pun aku nak bersuara. Apa guna yang ada tauliah dekat Pahang ni? Soalan macam tu lah. Korang lah. Wahai asatizah yang kecil-kecil ni. Korang lah yang suara bab semayang, bab puasa, bab itu istinja, wuduk, mandi wajib. Takkan mufti nak cerita mandi wajib kot. Maka dia akan cerita benda-benda besar. Apa benda-benda besar? Yang dia duk cerita dah bising sehari dua ni. Dia antara yang lantang, yang bising supaya mempertahankan Asy'ariyah Maturidiyah. Apa benda ni? Bendanya kena ngaji. Kalau kita tak tahu lagi, makna kita dalam bahaya. Kalau kita tak tahu apa benda Asy'ariyah Maturidiyah tu, makna kita tak tahulah akidah kita apa. Sebab kita jalanan akidah kita Asy'ariyah. Maturidiyah tu tempat lain, tapi tak apalah, dua-dua lah. Tu jalanan kita. Tapi kita pun tak pernah dengar. Malah kita pun dengar gitu-gitu dan tak faham apa benda ni. Malah kadang-kadang kita kata apa? Benda gaduh-gaduh ni. Lagi teruk kita. Ingat orang saja ke nak gaduh. Nak saja je nak baik duk diam-diam lah. Nak gaduh-gaduh. Gaduh lah masuk gaduh tu bukan gaduh tumbuk. Nak bising kat situ, masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok. Kenapa nak bising sangat? Sampai macam tu sekali. Benda ni benda besar. Cuma orang buat tak tahu aje. Ada orang dia macam alah. Apa benda gaduh-gaduh? Janganlah kita umat Islam mestilah bersatu. Ke situ pula. Cerita akidah salah ni. Akidah salah ni. Nak bersatu benda lagi, akidah salah. Maka sebab tu yang besar-besar bersuara. Yang besar-besar tak ada pun bersuara. Marilah ramai-ramai solat Jumaat. Dulu sebelum PKP ramai, lepas PKP solat Jumaat dah kurang lah. Dia tak bersuara pun yang besar-besar ni. Yang punya pangkat yang besar-besar. Sebab dia bagi kat kecil-kecil. Dia hanya bersuara yang besar-besar. Semua nak bersuara. Dia bersuara yang besar-besar. Dan antara yang lantang adalah mufti Pahang. Terbaiklah. Seronoklah bila kita dengar Allah, seronok gitu. Okey? Apa benda tu? Itulah dia. Iaitu Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan yang layak dengan dia. Tiada dapat dihinggakan banyaknya. Allah bukan ada 20 sifat. Ada orang kata Allah ada 20 sifat, sikit 20 sifat. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Fardu ain yang wajib belajar 20 ataupun yang muktamad 13. Yang kata tadi tu. Kalau nak belajar beratus beribu pun kalau jumpa. Cuma kita 20 tu pun tak belajar. Ya 20 tu yang jelas-jelas dalam Quran ulama mengatakan dengan belajar 20 tadi maka kita dah kenal Tuhan dah. Ataupun 13 tadi. Tanpa kita belajar 20 atau 13 tadi, kita belum nama kenal Tuhan lagi. Bila kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak bertemu Tuhan? Nak mati nanti. Kita kata tak apa, dia nak kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Kembali bertemu Tuhan. Nak bertemu Tuhan, Tuhan nak tengok atau tak tengok kita? Masih di atas dunia kau tak kenal pun aku siapa.
Kau hanya buat perintah aku dan kau tak buat larangan aku. Tapi yang memerintah dan yang melarang kau tak peduli pun. Kau tak pernah belajar pun. Kau tak kenal pun. Malah tak lagi risau, pahaman kau faham tentang ketuhanan salah. Lagi risau. Takut-takut salah. Dah kalau tak belajar, mesti kemungkinan salah tu ada. Dia tak memadai dengan baka dan keturunan. Sebab tu iman tak dapat diwarisi. Kan? Iman tak dapat diwarisi. Islam boleh waris. Ayah atau ibu Islam, salah seorang je. Ayah atau ibu salah seorang Islam, anak automatik Islam. Anak dalam perut tu Islam ketika mak ayah dia tu mak ayah dia tu Islam, dalam perut tak lahir lagi Islam dah. Sekarang ni Islam dapat diwarisi. Macam keturunan lah, macam bangsa kan. Bangsa dapat diwarisi. Tapi iman tak dapat diwarisi. Macam lagu nasyid tu kan. Iman tak dapat diwarisi. Macam mana? Dari ayah yang beriman. Tak boleh. Ayah beriman tu ayah aja. Anak boleh tentu beriman. Sebab iman kena belajar. Iman ni apa? Ada banyaklah. Yang kita panggil rukun iman tu. Tapi yang nombor satu lagi, beriman pada Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat, tak susah sangatlah. Macam malaikat, rasul, kitab, hari akhirat. Yang kena qada dan qadar susah balik. Dua. Percaya pada Allah yang susah sikit, beriman pada Allah susah sikit, dan rukun iman yang keenam, qada dan qadar susah sikit. Dua tu. Yang lain semua tak susah lah, malaikat apa semua. Itu yang perlu kita tahu. Maka wajib atas kita. Wajib maknanya kalau tidak berdosa lah. Atas kita membenarkan akan segala nama dan segala sifat Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wajib membenarkan. Wajib membenarkan. Macam mana nak membenarkan kalau tak pernah belajar? Yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Secara ijmal, secara umum, aku beriman dengan semua nama-nama Allah yang mulia. Aku beriman dengan semua sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Itu secara ijmal, secara umum. Secara khusus, aku beriman 13 atau 20 sifat secara detail, terperinci. Okey. Dan mensifatkan kita akan Allah Ta'ala dengan dia. Dengan ketiadaan menyerupakan. Kita kata kita tidak menyifatkan Allah seperti makhluk. Tuh. Dan ketiadaan memalingkan daripada maknanya. Bahkan kita serahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Ini dipanggil pahaman salafus salih. Salafus salih. Dia faham gini. Bila apa sifat Allah, serahkan ke Allah. Beriman dan serahkan ke Allah. Beriman. Nanti kita baca kat bawah nanti. Tiada mengetahui kita hakikat sifatnya. Kita tak tahu. Maka kita i'tiqadkan, kita berpegang akan bahawa Allah Ta'ala mendengar ia tiada seperti mendengar kita. Melihat ia tiada seperti melihat kita. Berkata-kata ia tiada seperti berkata-kata kita. Maknanya kat di sini Allah punya sifat sama, basar, kalam. Tapi tak sama dengan kita. Ini pun perbahasan jelasnya kena ngaji kitab tauhid. Bahkan, saya secara ringkas jelas saya sebut. Bahkan seperti mendengar dan melihat. Dan berkata-kata, saya ada pernah jumpa seorang ni, teringat kat dia pula, apalah jadi dia. Dia faham Allah berkata-kata tu bercakap. Cakap. Popek. Itulah dalam masyarakat kita. Ajaran sesat mana tu? Allah berkata-kata tu bercakap. Berkata-kata tu bukan bercakap. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalam Allah, bukan bercakap. Berkata-kata tu bukan bercakap. Bercakap ni, bercakap popek-popek ni dengan bahasa. Bukan. Itu ada yang ke-13. Sifat yang kata 13 tadi, yang ke-13 adalah sifat kalam. Kena belajarlah sifat kalam Allah. Kata Allah bercakap. Allah berkata-kata dengan maksud bercakap. Bercakap dengan maksud mestilah ada bahasa, ada suara. Maka secara otomatik lah ada lidah. Kalau tidak macam nak macam kerja ni. Dia faham gitu. Tak pernah mengaji tauhid lah tu. Wajib kena ada pengajian tauhid. Berdosa kalau tak ada. Dia faham gitu, nak macam mana? Dia tak pernah belajar. Tiada yang mengetahui akan hakikatnya melainkan Allah Ta'ala juga. Dan kita i'tiqadkan bahawa ada bagi Allah Ta'ala muka, tiada seperti muka hamba-Nya. Ini daripada ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara itu binasa.
Wa yabqa, yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu, wajah. Maka kalau kita tengok di sini, kalau dalam kitab kita, dia cara faham salafus salih. Dengan maksud, bukan bermaksud bukan maksud Allah ada wajah tapi yang layak baginya, bukan gitu maknanya. Maksudnya kita beriman dengan ayat iaitu wajhu, dan kita tanzih, sucikan Allah, bukan muka. Wajhu beriman ayat Quran, tak beriman kufur lah kita. Beriman dengan wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maknanya bukan muka. Apa itu, apa maknanya? Serah pada Allah. Itu dipanggil pahaman salafus salih. Kalau dia panggil khalaf, pahaman khalaf, itulah yang Asy'ariyah Maturidiyah ni. Dalam tu akan bincangkan, bila kita wajhu, maka apa yang munasabah dengan maksud wajhu, iaitu wajah. Apa maksud dia? Apa yang munasabah? Yang kita tidak ambil masuk muka, iaitu muka ni maksud kemuliaan. Wajhu, kemuliaan. Maka ayat tadi ditakwil. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua akan binasa, yang kekal hanya Allah. Hanya kemuliaan Allah dan Allah itu sendiri yang kekal. Bukannya dengan maksud Allah ada muka. Bukan. Allah menyifatkan dirinya wajah, wajhu. Apa kita beriman dengan wajhu? Wajib beriman sebab ayat Quran. Apa maksudnya muka? Bukan. Bersihkan, bukan muka. Sebab muka tu sifat makhluk. Bukan muka. Habis tu apa maksud? Serah pada Allah. Salaf. Khalaf, tak boleh nak faham gini. Okey, tak apa. Apa yang munasabah dengan wajhu? Ada banyak macam maksud yang munasabah. Dia panggil takwil. Munasabah dengan wajhu, kemuliaan ataupun Allah, diri Allah itu sendiri. Zat Allah itu sendiri. Maka yang kekal hanyalah Allah. Dia takwil di situ. Sama juga, dan bagi Allah tangan, tiada seperti tangan yang baru. Yadullah fawqa aydihim. Dalam peristiwa peristiwa bai'ah. Pakai sahabat pakai letak tangan. Nabi pun letak. Kita jaga Islam kita masa mula-mula itu. Apa jadi pun kita sama-sama mempertahankan Islam ni. Bai'ah dia panggil. Peristiwa bai'ah. Kemudian maka turun ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Begitu? Tidak. Yadun kita faham. Yadun maksud beriman dengan yadun, sebab ayat Quran, tak beriman boleh kufur. Maksudnya bukan tangan. Habis itu apa? Serah ke Allah. Salafus salih. Tapi kalau khalaf, susah nak faham tu. Ada cara yang kedua. Yadun bukan tangan. Sebab tangan adalah sifat manusia. Habis itu apa dia? Apa yang munasabah dengan tangan? Kuasa. Sebab tangan tu macam-macam maksud. Antara maksud kuasa. Kau orang semua ni dalam tangan aku. Tengok, tak ada pun. Bukan maksud tu. Kau orang semua ni dalam poket aku. Kau tahu tak? Rahsia kau orang dalam poket aku. Tengok, tak ada pun dalam poket. Bukan maksud tu. Maksud majaz. Kias. Maka bila kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, bukan. Habis tu yadullah fawqa aydihim. Aku beriman dengan yadun, tapi bukan tangan. Bukan tangan Allah, bukan. Tapi yadun, berimanlah. Ayat Quran mesti kena beriman. Apa maksudnya? Serah pada Allah. Maka kita jenis salafus salih. Tak boleh faham gitu. Habis tu macam mana? Tak apa. Kuasa Allah di atas kuasa-kuasa mereka. Dia panggil takwil. Begitu juga, ni pun saya sebut secara ringkas saja ni. Dan marah ia tidak seperti marah yang lain daripadanya. Allah marah bukan emosi. Kita marah mula-mula okey, biasa. Tiba-tiba ada hal yang tak sesuai dengan kita marah. Maka berubah daripada tenang kita kepada marah. Allah tak gitu. Murka Allah bukan begitu. Ada orang faham Allah marah dengan emosi. Allah sayang, Allah marah. Hati-hati dengan ayat tu. Itu pun saya tak boleh panjangkan. Sebab bukan tak boleh panjangkan, sebab bukan perbahasan kita lah. Tak ada kitab, kena ngaji tauhid kan tu. Kitab tauhid, kita kitab fiqh. Orang ada faham Allah murka tu maksudnya macam ni. Allah kata, buat yang aku suruh. Jangan larangan aku, jangan buat. Maka Allah tak tahu apa yang akan jadi. Maka Allah pun memerhatikan dia buat apa. Sekali dia langgar perintah Allah, maka Allah murka. Dengan masuk marah lah. Maka Allah timpakan bala dekat dia sebab Allah marah. Ada orang faham macam tu. Kalau faham macam tu boleh jadi kufur. Batal iman dia. Bukan. Marah, Allah marah tu sekadar kiasan. Bukan maksud marah. Dalam maksud berubah daripada tenang kepada marah. Tenang kepada murka. Tidak.
Habis tu macam apa maksud Allah marah? Tidak redha. Pada Allah tidak boleh berlaku perubahan. Tidak berlaku perubahan pada Allah. Tapi kalau mula tenang lepas tu marah. Mula-mula tenang biasa je, tiba-tiba sayang sebab bagusnya mari-mari semayang, maka sayang Allah padanya. Dengan maksud Allah sayang tu emosi macam kita. Tu dia kata tak begitu. Ada orang faham gitu. Dosa besar faham gitu. Akidah bid'ah dia panggil. Silat-silat kufur. Kalau terlebih sikit, langgar border je kufur. Nampak luar Islam. Tengok-tengok nanti ke akhirat dibangkitkan bersama-sama orang kafir. Risau. Lepas tu kena dengan je akidah. Dan turun ia tiada menyurai dengan turun manusia, bahkan seperti muka dan tangan dan marah, dan turun yang layak dengan kebesarannya kerana firman Allah Ta'ala. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kalau katakanlah Allah turun penghujung 1/3 malam. Turun bukan maksud turun. Bukan maksud turun daripada atas ke bawah. Kalau turun atas ke bawah maka telah berlaku perubahan. Pada Allah tidak berlaku perubahan. Yang baharu hanya makhluk, bukan Allah. Bila kata turun atas ke bawah, maka dengan kita kata turun atas ke bawah tu, maka telah berlaku perubahan lah. Perubahan. Yang mana berubah-berubah adalah sifat makhluk. Jadi bukan begitu, bukan. Apa maksud turun? Maka salafus salih, aku beriman dengan ayat itu. Maksud bukan turun atas ke bawah, berpindah atas ke bawah. Apa itu? Wallahu a'lam, hanya Allah je tahu. Kita tak boleh, kita perlu pendapat yang kedua, iaitu takwil. Maksud turun adalah turun rahmat Allah. Datang, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat Quran, telah datang rabbuka, Tuhan kamu. Datang maksud apa? Datang tu daripada jauh ke dekat tu maksud datang. Dekat ke jauh nama pergi. Bila jauh ke dekat, datang tu dengan maksud datang tu maka berlaku perubahan dekat Allah, maka bukan maksud tu. Salafus salih faham bukan datang maksud daripada jauh ke dekat. Itu bukan maksud datang. Habis tu tak tahu maksud apa. Tapi bukan maksud daripada jauh ke dekat. Datang tu serah pada Allah. Pendapat yang kedua, faham datang tu datang malaikat. Datang perintah. Perintah Tuhan yang datang. Waja'a, datang perintah Tuhan. Dia panggil takwil, dia panggil. Perbahasan salaf dan khalaf. Kerana laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Artinya seumpama Allah Taala, tiada seumpama Allah Taala sesuatu. Dan ia juga yang sangat mendengar lagi sangat melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Bermula perkataan laisa kamislihi itu menolak akan puak yang menyerupakan Allah dengan hamba-Nya seperti Daud Al-Jawaribi yang menyerupainya. Daud Al-Jawaribi ni mereka yang dia banyaklah pengikut dia yang mengatakan Allah ada rupa, Allah ada daging, Allah ada darah. Dia kata gitu. Memang terkenal dan ramai pengikut dia dulu. Sebab tu disebut di sini. Allah ada tulang, Allah ada anggota. Dia kata gitu. Maka disebut sini, itu maksud menolak laisa kamislihi. Itu menolak akan puak firqah yang menyerupakan Allah dengan hamba. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Okey? Dan perkataan wahwas sami'ul basir itu menolak akan puak yang mengosongkan Tuhan daripada sifat seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah itu lagi. Ini pun perbahasan tauhid. Saya sebut secara ringkas. Mu'tazilah mengatakan Allah mencipta, Allah buat bukan dengan sifat qudrah, tapi Allah buat atau mencipta atau menjadikan dengan zatnya. Allah tak ada sifat. Mereka mengosongkan Allah daripada sifat. Itu pun perbahasan tauhid. Wajib mengaji, tak mengaji berdosa. Ulang banyak kali dah tu. Dan firman-Nya, saya ulang-ulang bukan apa, takut-takut saya sendiri dipersoalkan ke akhirat nanti. Sebab bab tauhid ni orang tak minat. Orang minat tentang fiqh, iaitu perintah-perintah, tasawuf, minat. Raja, khauf, takut pada Allah, kembali kepada Allah. Orang minat yang tu. Dan perintah Allah, larangan Allah. Orang minat mengaji tu. Tapi Allah tu sendiri orang tak minat. Sebab tu saya pesan banyak kali. Saya takut saya sendiri dipersoalkan. Kenapa tak pesan? Saya pesan lah. Carilah kitab nanti. Kitab tauhid. Cari mana-mana satu kitab tauhid, wajib khatamkan. Sebab dalam banyak-banyak, dalam Islam ada 3 yang wajib, iaitu pertama tauhid, fiqh dan tasawuf. Tauhid paling orang tak suka belajar.
Fiqh orang yang minat jamak qasar. Kalau jamak 2 marhalah, berapa 2 marhalah? Buat kiraan. 90. Tapi ada pendapat kata 83 je. Ada kata 81 km. Wah, minat sedap kan tu. Kalau saya keluar daripada rumah, saya keluar rumah tu lepas daripada subuh, pukul 8 pagi. Hari Jumaat. Tiba-tiba dekat-dekat pukul 12, saya cari macam tak ada masjid. Boleh tak tinggal sembahyang Jumaat? Kan seronok belajar tu. Memang seronok pun. Jadi tak ada masalah untuk belajar benda tu. Kalau saya keluar, saya bulan Ramadan, saya keluar nak pergi musafir sebelum subuh, pukul 4 pagi. Tiba-tiba saya tak nak puasa, boleh tak? Seronok kan benda tu? Belajar. Itu seronok. Tapi cerita pula tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji yang ada dalam hati. Setiap orang mesti ada. Kan seronok? Sifat-sifat mazmumah, sifat yang perlu dibuang daripada hati. Kan seronok? Tapi cerita tentang yang memerintah hukum halal haram sah batal tadi. Nak cerita tentang yang menyuruh ada masukkan hati dalam hati sifat-sifat mahmudah, buang dalam hati sifat-sifat mazmumah. Yang suruh iaitu Tuhan, iaitu tauhid. Paling orang tak suka belajar. Jadi sebab tu saya kena pesan banyak kali. Bimbang takut dipersoal. Kita pula kena persoal. Dan firman-Nya, Qul ud'u Allah awid'u Rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Bersabda olehmu wahai Rasulullah, seru kamu akan Allah dan seru oleh kamu akan Ar-Rahman, dengan bahawa berkata kamu ya Allah ya Rahman, akan barang mana daripada keduanya kamu seru, maka ia elok kerana bagi Allah Ta'ala nama-nama yang elok. Kalau serulah nama-nama, serulah Allah dengan nama-nama yang elok. Nama Allah lah Asmaul Husna. Kemudian, dan bahawa segala sifat dan segala nama Allah Ta'ala itu sedia. Sedia tu masuk qidam. Tu bukan masuk sedia. Sedia tu masuk qidam. Seperti zatnya qidam, maka sifatnya juga qidam. Tiada ada daripadanya suatu yang baru. Ni yang saya sebut tadi tu. Dekat Allah tak ada yang baru. Perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam. Dan bahawa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam sebenar ia kerana firman Allah Ta'ala. Kita ni, sebelum kita ada ni, kita dah ada dah. Roh kita dah ada lama dah. Nama alam kita daripada asal, Allah jadikan kita ni, nama satu alam tu nama alam zurri. Alam zurri, nama alam tu. Yang mana pada alam zurri, roh-roh kita yang dimasukkan, ataupun kalau bukan roh, zurri itulah yang bahasa Melayu jadi zuriat. Zuriat tu asalnya zurri. Zurri ni satu keadaan kita tak ada jadi macam ni lagi, tapi kita dah ada. Dan Allah masukkan dalam sulbi wat taraib. Sulbi tu Adam, masukkan dalam tu yang kita panggil benih. Tapi sebelum masuk Allah dah buat perjanjian dengan kita. Ni dia nak cerita. Tu dia kata kat sini. Dan bahawa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam. Sebelum Allah masukkan kita semua ni dalam sulbi tu Adam, sebelum tu Allah dah buat perjanjian dengan kita. Ni cerita dia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum. Ni alam zurri, zurriyatahum. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Artinya, sebut olehmu wahai Rasulullah bagi Yahudi akan ketika, disuruh sebut Yahudi tapi untuk kita semualah juga, akan ketika mengambil oleh Tuhan engkau akan sekalian anak cucu Adam daripada belakang mereka itu. Belakang ni sulbi, kat belakang. Belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu, iaitu di alam zurri tadi, dan mempersaksikan ia akan mereka itu atas diri mereka itu. Dan Allah pun tanya, berfirman Allah Ta'ala, Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum, adakah tiada aku Tuhan kamu? Atau bahasa lain, aku ni Tuhan ni tak?
adakah aku ni Tuhan kamu? Kemudian kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Kita semua jawab, bala, ya, benar. Sesungguhnya, bahkan kami mengaku kami mengaku engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan. Kemudian lepas dah mengaku tu, baru masuk ke dalam sulbi Tok Adam. Beradalah kita di situ. Sehinggalah waktu yang Allah takdirkan untuk keluar. Dia panggil tanjizi hadis. Itu pun kena ngaji tauhid. Keluar. Bila keluar, jadilah orang. Maknanya sebelum kita duduk ni namanya alam syahadah. Sebelum tu kita duduk dalam alam rahim. Sebelum tu dalam alam zuri. Akhir sekali dia panggil zuriat. Banyak zuriat dia. Tu zuri tu daripada. Tu asal zuriat. Zuri. Dan kita dah memberi persaksian. Bila lahir-lahir, apa jadi kat kita sekarang? Bila lahir-lahir, kita lupa. Sebab itulah kita dinamakan manusia. Manusia berasal daripada perkataan nasia. Nasia kalau tengok kamus, lupa. Kita ni jenis pelupa. Sebab tu bila kita keluar-keluar, kita lupa. Kita tak ingat. Tapi Allah ingatkan kita dalam Quran, iaitu engkau telah berjanji dan engkau telah mengaku aku ni Tuhan. Jadi jangan lupa kat situ. Supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahawasanya adalah kami lalai daripada ini. Kenapa? Supaya dekat hari kiamat nanti kita tak boleh nak kata Allah bukannya apa, lupa. Tak boleh. Sebab perjanjian telah diberi. Kita dah bagi perjanjian kita. Surah Al-A'raf ayat 172. Berhenti kat situ berhenti kat situ. Segala pekerjaan hamba itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala dan berusaha hamba Allah. Berhenti di situ. Sambung bulan hadapan. Allah, lambat. Ujung bulan pula tu. Okey. Segala pekerjaan hamba itu menjadikan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kita dan Allah jadikan apa yang kita buat. Itu akan datang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kami bila? Kami di sini lagi. Mana ada. Jangan buat gitu. Oh, iyalah. Ada sekali lagi. Nasib baik. Ada sekali lagi. Hari Khamis. InsyaAllah kita sambung hari Khamis ni. Okay? Sunni tasbih kafarah dan surah subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.